kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahu ya Malikal Menteri Malaysia bersama warga Jabatan Perdana Menteri. Duhai Allah, Ya Hafiz, Ya Alim, Tuhan yang memiliki Allahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah, alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillahil khail, syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, TPM Datuk Seri Fadilah, Menteri-Menteri, Tan Sri Zulkifli KSN dan rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita dapat meneruskan dengan penghayatan Ramadan dan saya baca tadi sepotong ayat Quran yang terkait dengan bulan Ramadan, syahrul Ramadan, unzila fihi al-Quran, bulan turunnya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia supaya kita dapat perimbangan di antara yang baik dan yang buruk, sebab itu disebut Furqan. Saya sengaja kaitkan dengan perimpunan ini dengan Ramadan dan Quran kerana kita harus dalam kesibukan kita tiap hari atau malam mendekatinya dengan membaca, menelaah dan menghadam. Ada dalam tradisi kita yang menjurus kepada khatam, itu maksud turunnya Quran ini supaya menjadi petunjuk kepada manusia, supaya dapat kita menilai di antara yang baik dan yang buruk, yang ma'ruf dan yang mungkar, yang hak dan yang batil.
menghayati. Sebab itu lebih baik kalau diadakan majlis-majlis yang saya usulkan dan maklum kepada Tan Sri KSN, supaya semua jabatan, kementerian, agensi ada majlis singkat waktu Zuhur dari jam 1 sehingga Zuhur, itu dengan tazkirah yang menumpu kepada 1-2 ayat Quran dan menelaah supaya dapat menghadam. Sebab itu generasi awal itu yang di bawah pimpinan Rasulullah SAW ini disebut sebagai jilun Quraniyun farid, generasi Quran yang unik. Unik kerana dia membaca dan memahami, kerana memahami, menghayati dan mengamalkan. Baik, itu demikian tazkirah pagi. Saya juga seperti yang sudah tahu, pagi semalam pulang dari negara China. Alhamdulillah, satu kejayaan luar biasa bagi negara. Tetapi saya tekankan di akhir itu, ya, kerana apa? Kerana pasukan, rakan-rakan menteri yang bertugas sebelumnya dengan jabatan-jabatan, pegawai, bukan saja Matrid, Maida, tetapi seluruh jabatan. Dia memberi keyakinan baru bila kita politik itu stabil. Dia memberi keyakinan baru bila ease of doing business itu jelas. Dia menambah keyakinan pelabur bila kita berikan ketetapan jelas bahawa harus ada kaedah baru yang lebih cekap, yang lebih bersih. Kita tak boleh nafikan, masih ada. Saya pun masih dengar kadang-kadang dikata orang minta komisen dari pejabat saya, pejabat menteri, pejabat pegawai. Ini kerana budaya lama itu mau dibersihkan itu mengambil masa. Jadi saya minta kerjasama saudara. Kerana bila image itu baik, dia mudah sekali. Dan cara Presiden Xi Jinping, Presiden negara China, negara besar, dan Perdana Menteri Li Qiang itu melayani kita tu kat luar biasa. Saya tentunya terkesan terharu juga, ya, kerana bukan sekadar layanan ini guard of honor, tetapi dari perbincangan, ya, perbincangan hati ke hati, menghormati pendirian kita. Bukan saja kita meneliti tentang belt BRI dia, inisiatif, kemudian beberapa inisiatif baru Presiden tentang pembangunan, tentang keselamatan dan tentang peradaban atau tamadun. Ya, dia kata development initiative, security initiative and civilizational initiative. Kemudian dalam pengantar itu dia sebut tentang Madani, dia sebut tentang Asian Renaissance yang saya tulis dulu, dia sebut tentang minat saya mengkaji dan mendalami ajaran Confucius, dan dianggap kita juga suara bagi dunia Islam. Jadi perbincangan itu perbincangan dengan penuh penghormatan, bukan saja dalam bahasa diplomasi biasa. Tapi saya insaf bahawa ini bukan kerana seorang Perdana Menteri, tetapi juga seorang pasukan pimpinan dan penjawat awam. Dan kalau sudah tengok umpamanya bagaimana penjawat awam menyusun acara, mendapatkan kumpulan 50, hampir 50 syarikat gergasi terbesar ini yang puluh-puluh bilion dolar worth, ya, kadang ratusan bilion pun ada, yang boleh hadir. Saya pun lama dalam kerajaan dulu dan juga teliti dalam keadaan yang terbaru, belum pernah berlaku begitu. Ya, belum pernah ada suatu minat dan kesediaan untuk berbincang dan berunding. Ini kerana usaha yang dibuat bukan saja oleh kementerian luar, tapi semua kementerian terkait berbincang dan menemui mereka sebelum ada pertemuan itu. Sebab itu saya nak sampaikan ini kerana saya bersyukur kepada Allah SWT dan kerana semangat ini wujud sebagai satu pasukan. Dan saya nak bagi jaminan saudara lah, ya, kalau kita dapat kekalkan pace kepesatan dari segi tadbir urus atau tata kelola dan
imej yang baik ini, saya percaya masa depan negara itu lebih cerah daripada dulu. Saya terasa seolah-olah ada satu lonjakan baru tentang imej Malaysia dan harapan Malaysia, kerana ada beberapa syarikat terkemuka, mungkin dalam beberapa hari saya akan umumkan, yang memutuskan di depan saya bila bincang untuk menjadikan Malaysia ini regional hub dia selain daripada negara China. Selalunya di negara-negara lain, negara-negara jiran. Tapi ini kali pertama beberapa memilih untuk menjadikan ini sebagai regional hub. Apakah perubahannya sedikit selain daripada yang saya sebutkan tadi? Saya katakan kadang-kadang syarikat Cina datang ini pekerjanya keseluruhannya dari negara dia. Jadi saya usulkan mesti ambil orang tempatan yang punya kelayakan. Kalau dikenal pasti tidak punya tenaga yang cukup, itu kita akan luluskan segera. Dengan syarat dia buktikan ada usaha yang awal mengambil anak-anak tempatan. Yang kedua, jika tidak punya kelayakan, dia adakan pasukan melatih. Kerana pelaburan ini bukan pelaburan 1-2 bilion, pelaburan puluhan bilion. Ya. Macam yang oil and gas dan pharmaceutical, itu besar. Kemudian Geely dengan Proton, itu juga puluh bilion. Jadi dalam perbincangan saya dengan mereka dan syarikat tempatan Proton di bawah Tan Sri Zia Mokhtar, dipersetujui untuk adakan program latihan khusus untuk menentukan dipilih dari anak-anak tempatan sebelum unjuran 1-2 tahun sebelum mereka membuka ruang kepada sekiranya tidak ada kepada pegawai-pegawai atau professionals dari negara China. Dan bagi saya, alhamdulillah bila kita tegas faham ini, mereka sambut baik. Dan ini seperti mana sudah kali pertama kerana pengalaman awal ECRL itu agak dan juga Twin City yang di Kuantan itu kadang-kadang jumlah seperti mana dilapor oleh pegawai kepada saya, itu jumlah yang diambil itu kadang menyeluruh dalam semua bidang, termasuk tukang gunting, buat restoran, security, semua dari luar. Saya kata dasar ini tidak boleh diterima dan alhamdulillah ya, mereka terima syarat-syarat ini, kerana saya kata kalau kita mahu ada satu hubungan yang lebih akrab, rakan dagang, diplomasi, itu boleh diteruskan. Malah dalam beberapa isu lain yang agak sensitif seperti Laut Cina Selatan dengan Presiden Xi Jinping, saya bangkitkan kerana Petronas ada pelantar terbesar yang pernah disediakan di negara kita dan meneruskan program cari gali di situ. Dan ini kemudian bercanggah kerana di kawasan itu ada tuntutan yang sama dari negara China. Saya beritahu bahawa sebagai negara kecil yang memerlukan sumber, maka minyak dan gas kita terpaksa teruskan. Tapi kalau syaratnya harus ada rundingan untuk pastikan, maka kita sedia berunding. Jadi ada kesediaan yang begitu rupa dan saya syukurlah kepada Allah SWT kerana dia tidak menjejaskan kepentingan kita di mana-mana. Ada beberapa isu kecil bukan atau besar yang agak terlalu sensitif. Itu saya guna ruang untuk empat mata. Sekarang bincang menyebut bahawa ada keprihatinan masyarakat Malaysia atau umat tentang beberapa perkembangan. Tanggungjawab kita untuk menyampaikan walaupun itu urusan dalam negeri masing-masing. Umpamanya seperti Myanmar. Negara China itu rapat dengan Myanmar. Ya, tapi dasar mereka itu tidak campur tangan. Saya kata kita pun tak maksud nak campur tangan. Urusan sistem dia. Ya, kita pun kenalkan sistem kita. Tetapi ada hampir 200,000 pelarian Rohingya di sini. Jadi sama ada kita suka atau tidak, apa yang berlaku di negara Myanmar yang menafikan hak penduduk Myanmar sendiri termasuk Rohingya itu memberi kesan kepada kita. Jadi saya menyebut kepada Presiden Xi Jinping, kata ini 200,000 kita nak buat apa? Hantar balik dia tak terima. Ini satu negara di mana tak terima rakyat dia.
dan dianiayai, dimusnahkan rumah mereka dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya kita lahirkan, dan tentunya jawapan pimpinan negara China, mereka akan teruskan perundingan dan perbincangan dengan pihak Myanmar. Jadi ini saya memilih untuk sebut hal ini kerana dia dalam sistem kerajaan ini, dia memerlukan seluruh jentera dan kekuatan. Dan boleh kita sampai ke tahap ini kerana maklumat sampai kepada saya. Penyelidikan, bahagian risikan, semuanya sampai yang membolehkan kita punya kekuatan. Di samping itu, ada seperti mana saya tahu, sebelum menteri menemui atau Perdana Menteri menemui, dia ada beberapa langkah awal oleh pegawai di pelbagai kementerian itu memulakan perbincangan dan menetapkan tajuk-tajuk penting yang nak dikemukakan. Umpamanya kita sekarang selain mendapat laporan, ekspor kita lebih mudah. Bukan saja durian. Saya pun baru tahu bahawa punya nangka dia minat betul, nangka. KSN tak bagi tahu saya tu. Orang Cina dia minat betul nangka. Jadi dia jackfruit tu sebagai satu tajuk khas untuk dia izinkan import tambahan daripada Malaysia. Saya pula tak berapa minat nangka ni sebab perut tak apa sesuai. Tak tahu fadilah macam mana. Jadi kita ruang, kemudian juga memberi ruang bukan saja syarikat-syarikat swasta tapi bentuk kerjasama kerajaan. Saya memilih negara China kerana kebetulan negara China sebelum itu Kemboja. Sebenarnya kalau tanya saya ni old school sikit, kalau bulan Ramadan tak suka nak jelajah mana-mana. Tapi tarikh itu ditetapkan. Jadi kita pilih, sebab itu saya pergi ke Kemboja, dan Perdana Menteri Hun Sen kata dia nak saya hadir bersama dengan majlis 6,000 umat Islam Kemboja berbuka puasa bersama dia. Dan saya fikir ini satu kemajuan Jadi bagi umat Islam itu yang 10% sebenarnya di Kemboja berbuka puasa, dan kita menggunakan majlis itu untuk menunggu mereka, kemudian salat di masjid dan tarawih di masjid di Kemboja. Begitu juga di negara China, kita sempat tarawih semayang solat Jumaat, tapi kita maghrib dan tarawih itu di hotel berdekatan kerana masalah perjalanan. Jadi kita di negara China pun mesej yang sama. Dan dalam ucapan saya di Bau International Forum itu, saya sebut juga hadis Nabi Muhammad SAW. Selain daripada Confucius, ini kebijaksanaan. Ini yang orang kata ada ni plural dan multicultural dan liberal. Dia bercakap negara China, sebutlah Confucius sikit. Dia kita rasa tunjuk dia hormat, kita hormat paham dia yang selaras dengan pahaman kita yang tidak bercanggah. Kemudian baru masukkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berucap sana kita qala Allah taala fil Quranil Azim, dia pun apa dia ni. Jadi kebijaksanaan itu kadang-kadang dicela sebagai plural, liberal itu. Tapi tak apalah, itu bab tu saya jawab masalah lain lah. Tapi pegawai kena faham juga, kalau tidak tak terjawab ini. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih. Saya agak terkesan sedikit kerana saya lihat dalam persiapan tu sangat baik, sangat baik. Sebab itu dalam sistem kerajaan kita, saya bentuk kabinet, bentuk banyak kabinet-kabinet komiti dan pengusikan oleh Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Fadilah untuk memastikan peringkat pelaksanaan itu berkesan. Ini sekarang kita tengok, kalau kita teliti pelaksanaan dia, ada beberapa jatuh kuasa di peringkat pegawai yang dipengusikan oleh Tan Sri KSN, termasuk yang penanam padi 3-4 kali, yang sawah, itu kita akan luncurkan. Jadi ini bagi saya penting kerana perubahan kita atau islah yang kita bincangkan itu tidak mungkin berlaku
meningkat tanpa pasukan semangat bersama. Mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat meningkatkan. Ramadan ini kan ya, penutup dia saya nak sebut. Ramadan ini dia macam sekolah. Sekolah Ramadan. Dia panggil Tarbiyatul Ruhiyah atau Madrasah Ramadan Ruhiyah. Madrasah, spiritual journey dalam Ramadan. Dan kalau kita katakan dia madrasah, dia ada ujian. Kalau tanya berapa tahun dah, berapa kali dah ambil Ramadan? 40, ada yang 20, ada yang 30. Tapi dia masih tak C plus ya. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini la'allakum tattaqun, kita dapat tingkatkan darjat kita dengan fokus kepada membaca dan menelaah Al-Quran dan memahaminya. Dan saya harap jabatan-jabatan tanpa kecuali adakan majlis ini berulang kali dengan tazkirah sampaikan. Saya minta JAKIM celaraskan kalau diperlukan penceramah-penceramah supaya ada manfaat dan kefahaman yang meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri,